أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Ayat 36 ayat mengenai tazhid minad dunia, untuk melahirkan sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud ni apa dia tuan-tuan? Zuhud dalam kehidupan dunia ialah kurang minat. Zuhud bukan makna tinggal. Kalau kita kata zuhud maknanya tinggal dunia, tidak. Bahkan zuhud ini kurang minat. Setelah mana kita ada minat kepada kehidupan akhirat, melalui kita belajar Quran dan kehidupan akhirat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran menyerap masuk dalam hati kita, menyebabkan kita jadi kurang minat kepada dunia.
Kita guna dia, tapi guna dengan berhati-hati, tak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni tazhid minad dunia, nak melahirkan zuhud, sifat zuhud pada dunia. Supaya apa? Supaya janganlah kerana nikmat dunia yang sementara dan sedikit yang Allah bagi ini menyebabkan satu orang itu lalai kepada wahyu Allah. Allah bagi nikmat sikit pada dia, dia lalai daripada wahyu Allah, menyebabkan dia derhaka pada Allah Ta'ala. Dengan nikmat sikit Allah bagi, janganlah jadi seperti itu. Kerana orang Mekah dulu, semasa Nabi mula-mula menjadi Nabi dan menyampaikan wahyu, bermulanya dakwah Nabi SAW, orang Mekah yang lawan Nabi ni, dia ada dunia pada dia. Nombor satu, dia ada takhta, kedudukan. Yang kedua, ada harta. Kerana harta dunia dan kerana takhta dunia, dia sanggup lawan Nabi dan tolak ajaran wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala sebut, فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Apa saja yang diberikan kepada kamu, yang diberikan kepada kamu, utitum, siapa beri? Allah bagi. Min syai'in, daripada nikmat dunia. Famata'ul hayatid dunya, maka itulah nikmat yang sedikit lagi sementara. Al hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi kalimah mata' yang Allah guna ni tuan-tuan, dia dalam mata' ni memang ada nikmat, tapi pertama sekali ya sedikit, dia sementara, dia tidak kekal. Dua perkara, sedikit sementara. Dalam bahasa Arab, mata' digunakan kepada kain untuk menutup darah wanita. Kita kata modeh, untuk tutup darah wanita. Inilah kalimah mata' dalam bahasa Arab diguna untuk benda tu. Jadi nak beritahu apa? Allah Ta'ala guna kalimah mata' ini, inilah nikmat dan harga dunia. Dia adalah harga dia, tapi sikit sangat. Sikit sangat. Jadi apa sahaja yang dikurniakan kepada kamu daripada nikmat dunia ini, maka sebenarnya itulah nikmat yang sedikit lagi sementara dalam kehidupan dunia. Janganlah melalaikan kamu hingga derhaka kepada Allah. Dengan nikmat sikit ni, siapa derhaka ke Tuhan, jangan jadi seperti itu. Wa ma indallah, dan apa yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik. Lebih baik dari segi kualiti dia, lebih baik dari segi kuantiti dia. Wa abqa, lebih kekal penggunaan dia. Sampai bila-bila boleh guna. Dia lebih baik dan lebih kekal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut bagi siapa boleh. Wa ma indallah ni, yang Allah sediakan di sisi dia ni, untuk siapa dia? Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa sifat. Yang mana sifat ni tuan-tuan, sifat ahli syurga. Bila kita ngaji ni, sifat ini kita kena usahakan. Doa pada Allah biar sifat ni ada pada kita. Ada lebih kurang berapa sifat ni? Tak, kita boleh tanda. Lebih kurang 10 sifat. Allah Ta'ala sebut 10 sifat. Orang yang akan dapat nikmat di sisi Allah di akhirat. Pertama sekali, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Beriman di atas akidah tauhid, atas akidah yang betul. Satu. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang kedua ialah bagi orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini sifat yang kedua, bertawakal kepada Tuhan mereka. Tawakal ni dalam bahasa kita masuk berserah diri. Berserah diri. Cuma dalam tawakal ni tuan-tuan, dia kena ada setelah patuh dan taat. Setelah dia melakukan ketaatan dan kepatuhan dia kepada arahan-arahan Allah, maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa nak jadi, jadilah, asalkan kita boleh patuh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkal ala Allah, serah diri pada Allah Taala. Dua. Sifat yang ketiga, walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi, dan orang yang sentiasa
menjauhi dosa-dosa besar. Sentiasa berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan disebut dalam kitab antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Antaranya lagi disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Bila dikumpul lebih kurang 300 lebih dosa besar. Lebih kurang 300 lebih. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis 7 dosa besar. Tak. Jauhilah kamu 7 dosa besar. Sahabat tanya Nabi, "Gapo dosa besar ni?" Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Sihir ni murtad tuan-tuan. Siapa beramal dengan sihir murtad. Sebab dalam amalan sihir dia hembusan. Kita baca mentera, dalam mentera tadi kena ada syirik Tuhan. Kena ada syirik pada Allah. Barulah sihir jadi. Kalulah satu orang baca ruqyah, dalam tu hanya seru Allah, baca ayat Quran, ni ruqyah dipanggil. Kalau jadi itu Allah Ta'ala bagi, dia perkara tu perkara betul. Tapi kalau ada dalam bacaan tadi yang menyeru selain Allah, seru jemalah, seru jin, seru macam-macam, hak ni jadi perkara tu dipanggil sihir. Perkara luar biasa. Dan sihir dengan kufur ni dia dekat-dekat, boleh pergi mari. Dia dosa besar, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan hak. Maknanya memang boleh bunuh balas dia sebab dia bunuh orang setelah cukup semua dalam sudut pengadilan. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita baik berzina. Ini 7 yang Nabi sebut. Kalau kita ringkas sekali lagi dosa besar ni jadi 2. Ringkas sekali lagi jadi 2, iaitu zalim kepada Allah dan zalim sesama makhluk. Zalim kepada Allah Ta'ala, zalim kepada makhluk. Jadi menjauhi dosa besar. Sifat yang ketiga ialah walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi, dan orang yang sentiasa menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, wal fawahisha, lebih-lebih lagi dosa besar yang keji, memalukan. Fawahish ni dosa yang memalukan kalau orang tahu. Yang mana fawahish ni didorong oleh hawa nafsu. Disebut oleh ulama seperti berzina. Termasuk dalam fawahish. Lebih-lebih lagi dosa besar yang jenis fawahish yang memalukan. Yang keempat. Yang kelima, sifat mereka, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, apabila terbit kemarahan daripada hati mereka, apabila tubik berasa nak marah, hum yaghfirun, mereka cepat-cepat memaafkan. Tubik berasa nak marah, mudah memaafkan orang. Berasa nak marah mari daripada mana? Mari daripada tindak tanduk orang lain. Mari daripada tidak tanduk orang lain yang buat tidak ikut peraturan ke, ataupun tindak tanduk orang lain menyakiti hati, perkataan dia menyakiti kita, tindak tanduk orang lain. Apabila dia kata kita uduh, kita pun berasa wah nak marah. Wa idza ma ghadibuhum, apabila terbit naik berasa nak marah, hum yaghfirun, mereka cepat-cepat memaafkan, mudah memaafkan. Ni sifat ni tuan-tuan. Dimaafkan kerana apa? Kerana Allah. Maafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang orang buat khianat kita boleh balas. Tapi kalau balas lebih jadi zalim pula. Jadi takut perkara berlaku dia mula-mula dia zalim, kita tak zalim lagi. Jadi kalau kita balas pula lebih, jadi kita pula zalim, maka dia tidak balas. Ni mudah memaafkan. Yang kelima, yang keenam, walladzina istajabu li rabbihim, dan orang yang menyahut seruan tauhid Tuhan mereka. Menyahut seruan tauhid, yakni mereka tidak melakukan syirik. Dengan tidak melakukan syirik kepada Tuhan mereka. Ayat lilladzina amanu ada dah atas tu. Maknanya beriman ni mentauhidkan Allah, tak boleh syirik. Ini nombor 1. La ilaha illallah. Baru sah iman. Cuma yang nak sebut sini ni iadah, pengulangan semula.
Allah Ta'ala nak sertakan dengan amal ibadat lepas ni, kalau mau satu penting, kena sahut seruai tauhid Tuhan mereka dengan tidak melakukan syirik kepada Allah. Yang keenam, yang ketujuh, wa aqamus salah, dan mereka dapat mendirikan solat. Kalimah aqama, tuan-tuan, bukan semaya saja, aqama, mendirikan semaya. Mendirikan semaya ni dengan mengikut segala peraturan dia, syarat dan rukun dia. Mendirikan semaya. Dan kalau semaya, jiwa dia tidak terpaksa, dia suka rela, gembiranya, dan ia merupakan fardu ain. Dan mendirikan semaya juga hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan lambai hubungnya satu orang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang ketujuh. Sifat yang ke-8, wa amruhum syura bainahum, dan urusan di antara mereka, urusan kehidupan mereka, syura bainahum, mereka buat dengan cara bermesyuarat sesama mereka. Mereka menjalankan urusan sesama mereka dalam hidup bermasyarakat, mereka buat dengan cara bermesyuarat. Ini amalan Nabi kita, tuan-tuan. Amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah tunjuk, Nabi kita dalam hubungan dengan masyarakat, perkara yang berkait dengan masyarakat, maka Nabi bermesyuarat dengan para sahabat Nabi. Tidak hidup seorang, bahkan bermesyuarat dalam masyarakat untuk hubungan perkara dalam masyarakat. Wa amruhum syura bainahum. Ini ke-8. Yang ke-9, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Mereka infakkan daripada rezeki. Sama ada rezeki tak ada harta, ataupun termasuk juga daripada rezeki ni ilmu. Dia mari mengaji ilmu, dia mana dia tahu daripada pengajian dia sebarkan. Infakkan ilmu dipanggil, sampaikan kepada orang. Termasuk juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezeki pada mereka, mereka infakkan. Sama ada zakat ataupun luar daripada zakat. Zakat ni hak wajib, ataupun hak sunat yang kita bagi daripada lebih harta, maka kita sedekahkan. Ini yang ke-9. Dan sifat-sifat ni disebut dalam awal surah Baqarah. Disebut awal surah Baqarah. Antaranya mendirikan semaya dan menginfakkan harta. Menginfakkan harta disebut dalam surah Baqarah. Surah ni, tuan-tuan, diturunkan awal-awal Nabi, awal-awal wahyu, awal penurunan wahyu. Surah ni, surah Syura. Manakala surah Baqarah, masa mula-mula Nabi sampai ke Madinah, awal-awal Nabi sampai ke Madinah. Surah Madaniyah. Hak ni surah Makkiyah. Maknanya tentang sifat-sifat ahli syurga ni Allah telah sebut panjang dah. Kemudian Allah sebut pula semasa Nabi sampai di Madinah secara ringkas. Hak ni panjang lebar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ke-9, yang ke-10, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Sifat yang ke-10. Dan orang yang apabila mereka dizalimi, menimpa mereka kezaliman, menimpa mereka kezaliman daripada pihak lain, daripada pihak orang lain yang buat zalim ke dia, hum yantasirun, mereka balas. Mereka balas dengan hanya bela diri saja. Hak kezaliman orang buat tadi kepada dia, dia balas dengan hanya bela diri saja. Bukan buat zalim balik, tidak. Ada siapa tahu ini kena balas. Cara mana balas? Cara bela diri. Ini cara bela diri. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan. Allah jelaskan ayat 40, apabila sebut bela diri, dia balas dengan hanya membela diri. Allah Ta'ala jelaskan ayat 40, undai-undai bela diri. Kalau kita nak bela diri terhadap kezaliman orang buat kepada kita, macam mana cara? Ayat 40, ni undai-undai dia. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan bagi satu kejahatan, balasannya ialah sayyi'atum mithluha, kejahatan yang setimpal. Kejahatan yang setimpal, balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dibuat tadi. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah sayyi'ah.
Kalimah sayyi'ah. Sayyi'ah ni kejahatan kalau orang buat kepada satu orang buat kita kejahatan, hak tu kita panggil kejahatan lah. Tapi kalau hak kita balas mula, hak setimpal tadi sebenarnya bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Tapi Allah Taala guna kalimah sama dipanggil dalam ilmu balaghah musyakalah. Musyakalah ni sama dari sudut lafaz. Sama sudut lafaz. Dan nak beritahu juga kalau nak balas kena balas yang setimpal. Dia tak boleh balas lebih. Kalau orang pukul kita sekali, kita kena balas sekali. Boleh balas tapi setimpal. Sekali pukul, sekali hak balas mula. Gitu. Jadi wajazaa secara undang-undang nak bela dirinya, wajazaa sayyi'atun mithluha. Dan balasan bagi satu kejahatan, balasannya setimpal dengan kejahatan yang dibuat tadi. Setimpal dengan kejahatan yang dibuat tadi. Tidak boleh lebih. Kalau balas lebih, dikira zalim pula. Tadi orang itu zalim, kita pun balas. Kita balas tu lebih. Bila balas lebih, dikira kita pula zalim. Dikira kita pula zalim. Hukum nak balas ni tuan-tuan harus. Bila orang buat zalim kita nak balas, hukum dia harus. Hukum dia harus. Faman afa, maka sesiapa yang memaafkan, dia dapat maafkan kezaliman yang orang buat pada dia dari hati dia. Bukan saja dia maafkan, wa aslaha, dia baiki hubungan, buat hubungan baik pula dengan orang zalim pada dia, dengan orang buat khianat ke dia. Wa aslaha, dia baiki hubungan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka jaminan pahala dia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin pahala untuk dia dengan pahala yang sangat banyak kepada orang yang mana boleh memaafkan orang dan boleh buat hubungan baik pula. Allah jamin pahala yang sangat banyak kepada dia ni, kepada orang seperti ni. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya dia Allah la yuhibbul zalimin, tidak menyukai kepada golongan zalim. Allah tidak suka golongan zalim. Golongan zalim di sini sama ada zalim permulaan ibtida', hak mula-mula buat zalim tadi, ataupun golongan yang intiqam, hak balas. Dua-dua tu kalulah hak buat zalim tadi Allah tidak suka, hak balas pula kalau lebih Allah tidak suka juga. Jadi zalim. Jadi Allah Taala tidak suka kepada golongan zalim. Ini ajaran ni tuan-tuan, wahyu ni hak turun ni awal lah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada golongan Arab. Nabi ajar kepada golongan Arab pada masa tu, yang mana golongan Arab pada masa tu perkara-perkara tadi tak ada pada mereka. Perkara-perkara tadi ni dalam kehidupan mereka tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wala man intasara ba'da zulmihi, dan sesiapa yang membalas dengan cara bela diri ba'da zulmihi, setelah dia dizalimi, faulaika ma alaihim min sabil, maka mereka bersifat membela diri tadi, ma alaihim min sabil, tidak ada ke atas mereka daripada sebagai jalan yang boleh diambil tindakan salah. Orang yang bela diri, tidak ada kepada mereka yang bela diri tadi min sabil, daripada sebagai jalan yang boleh diambil tindakan kepada dia. Sama ada tindakan dia salah, tindakan mahkamah kau tak boleh. Mana mahkamah tak boleh. Dia ada bicara kesalahan ni, mahkamah juga. Tapi nak sabitkan dia ni salah tak boleh. Kerana orang bela diri ni dia tetap betul. Orang bela diri ni dia betul sebab dia bela diri. Tapi kena ingat tadi, tapi kalau lebih tak boleh. Tetap dikira zalim. Innamas sabil, sesungguhnya jalan yang boleh disabitkan salah, jalan yang boleh disabitkan dosa, alal ladzina yadhlimuna an-nas, ke atas orang yang menzalimi manusia, orang yang buat zalim pada manusia lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka melakukan kezaliman melampaui batas, fil ardi, di atas muka bumi, bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Orang ni saja boleh disabitkan salah pada mereka, dosa kepada mereka. Orang yang bela diri tidak. Tidak. Walaupun nampak disakiti. Kalau satu orang bela diri, nampak orang yang kena balik tu disakiti, macam kena pukul ke,
Tapi tetap orang yang bela diri tidak dikira salah. Walaupun nampak pacung. Bunuh balas ni tuan-tuan, pacung kepala, kira mati tu. Tapi tetap hak bela diri tadi tidak dikira salah. Bahagia bela diri. Ulaika, mereka yang bersifat zalim tadi, melakukan kezaliman kepada manusia, lahum, bagi mereka, azabun alim, azab yang sangat-sangat pedih. Kemudian ayat 43. Ayat 43. Untuk memaafkan dan nak buat baik kepada orang yang menzalimi satu orang yang menzalimi dia. Berhajat kepada sabar yang sangat tinggi, sabar yang tahap tinggi. Nak maaf kat orang tuan-tuan, orang buat khianat, orang buat zalim, nak bagi maaf kepada dia. Kalau boleh beri maaf ni, orang ni sabar dia tahap tinggi, boleh maaf. Jadi ayat 43 dorongan kepada sabar, targhib kepada sabar, sabar yang tahap tinggi. Walaman sabara, dan sesungguhnya siapa yang dapat sabar, dapat tahan perasaan, dapat tabah, wa ghafara, dan dapat memaafkan, tidak balas terhadap kezaliman orang buat pada dia, tidak balas, dia boleh maafkan. Inna dzalika, Allah SWT sebut, sesungguhnya yang demikian itu, yang demikian sifat sabar tadi, sifat memaafkan tadi, lamin azmil umur, adalah daripada sifat-sifat yang sangat diutamakan. Sifat-sifat yang sangat diutamakan. Boleh sabar dan boleh memaafkan. Jadi inilah sifat-sifat ahli syurga tuan-tuan. Kita boleh baca dia, boleh cuba tadabbur dia. Ini sifat ahli syurga. Diturunkan pada awal penurunan wahyu yang Nabi sampaikan kepada orang Arab pada masa itu. Kemudian ayat 44. Ayat 44 ini golongan yang menolak wahyu. Golongan yang menolak wahyu. Apabila sabit satu orang tolak wahyu, maka dia jadi sesat. Dia sesat. Wa man yudlilillah, dan siapa saja yang Allah Ta'ala sesatkan, siapa saja yang Allah Ta'ala sesatkan. Sesat ni tuan-tuan, dia ada 4 tahap. Ada 4 tahap. Pertama sekali tahap syakun wa raibun. Dia ragu-ragu terhadap wahyu, ada ragu dalam hati. Tahap pertama. Yang kedua, apabila dia ada ragu tadi, dia pergi ke tahap kedua, dalalah, panggil sesat dah dia. Apabila dia duduk lama dalam sesat, dia pergi tahap ketiga, mujadalah. Dia mula melawan. Dia lawan wahyu, dia lawan Quran, dia lawan sabda Nabi yang sahih. Sabda Nabi bila dibetul pada dia, dia boleh lawan balik, dipanggil mujadalah. Apabila lama dia duduk keadaan ni, dia pergi tahap keempat, khatmul qalbi, Allah kunci mati hati. Ini tahap. Jadi Allah Ta'ala sebut wa man yudlilillah, dan siapa saja yang Allah Ta'ala sesatkan dia, fama lahu min waliyyin min ba'dih, maka tidak ada lagi baginya semasa dunia ini sebarang penolong, sebarang pembela, tak ada lagi min ba'dih, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taradh zalimin, dan kamu akan dapat tengok di akhirat nanti, kamu akan dapat tengok di akhirat nanti az-zalimin, orang sesat, al-musyrikin, sesat orang paling besar sekali kerana dia syirik pada Allah Ta'ala. Wa taradh zalimin, dan kamu akan dapat tengok orang sesat kerana dia engkar wahyu, dia tolak wahyu. Lamma ra'awul azab, apabila mereka tengok sendiri azab di akhirat. Apabila mereka tengok sendiri azab di akhirat, yaqulun, mereka kata dengan penuh penyesalan. Mereka kata dengan penuh penyesalan, hal ila maraddim min sabil. Adakah untuk kembali ke dunia? Adakah untuk kembali ke dunia? Min sabil, daripada sebagai jalan. Adakah untuk kembali semula ke dunia daripada sebagai jalan? Ini perkataan penyesalan. Mana-mana orang yang mana sesat kerana dia tolak wahyu, dia syirik pada Allah SWT, bila dia tengok azab di akhirat, dia akan kata dengan penuh penyesalan, adakah sebagai jalan untuk kembali ke dunia semula? Dan semua perkataan ni orang-orang yang sesat akan kata. Penyesalan ni semua orang akan menyesal.
Dan permintaan ini semua orang akan minta apabila dia tengok azab. Wa tarahum, dan kamu akan dapat tengok mereka yu'raduna 'alaiha, mereka akan didedahkan 'alaiha, kepada api neraka. Apabila mereka didedahkan kepada api neraka, hal keadaan mereka pada masa tu khasyi'ina minadh-dhulli, tunduk pandangan mata mereka, minadh-dhulli, kerana penuh kehinaan, kerana penuh hina bila didedahkan depan api neraka. Yanzurun, mereka memandang ke arah neraka, min tarfin khafi, melalui pandangan hujung-hujung mata. Maknanya keling saja ahli neraka. Ia didedahkan pada api neraka. Yanzurun, mereka memandang ke arah api neraka, min tarfin khafi, melalui pandangan mata, melalui pandangan hujung-hujung mata, kerana takut dan malu. Satu terjemahan, dan kerana lemah, kerana lemah dan hina. Tengok hujung-hujung mata keling-keling saja. Pada masa tu orang beriman pula. Wa qala alladhina amanu, dan berkata orang yang beriman, yang menerima akidah tauhid dalam syurga Allah SWT. Orang beriman kata pada masa tu, pada masa orang derhaka didedahkan di depan api neraka, orang beriman dalam syurga dia kata, innal khasirin, sesungguhnya golongan yang paling rugi, golongan yang paling rugi, alladzina khasiru anfusahum, ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim, dan merugikan keluarga mereka dan pengikut mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bukan rugi semasa dunia. Hak sebenar-benar ruginya manusia ni rugi di akhirat, pada hari kiamat. Semasa dunia nampak dia ni untung, secara zahirnya nampak untung, nampak menguntungkan, tak nampak rugi. Masa dunia nampak dia ni tokoh, menyebabkan dia ramai pengikut. Tapi apabila dia tidak betul dengan wahyu, dia jadi orang paling rugi di akhirat. Orang paling rugi, merugikan diri sendiri kerana tidak ambil peluang semasa dunia ni untuk dia belajar kitab Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah, tunduk patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi maknanya peluang ada semasa dunia tapi tak ambil. Tak ambil. Sedangkan peluang sama rata belaka. Orang lain boleh mari, tapi dia yang tak boleh mari, tak ada masa. Dan merugikan ahli keluarga mereka dan pengikut mereka kerana tidak buka jalan untuk dapat hidayah, untuk menerima Al-Quran kalamullah. Tidak buka jalan, jadi rugi. Rugi pula yaumal qiyamah, hak rugi sebenar, rugi pada hari kiamat. Ini perkataan orang beriman. Orang beriman kata, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan perkataan orang beriman ni. Allah Taala sebut, ala, ketahuilah, innadh zalimin, sesungguhnya golongan yang zalim itu, golongan yang zalim lagi rugi, fi azabim muqim, berada dalam azab yang berkekalan. Rugi jenis ni, rugi jenis mana? Masuk dalam azab Allah tak tubik sampai bila-bila. Rugi hak jenis ni. Hak ni orang yang paling rugi di akhirat. Semoga Allah selamat kita semua. Wa ma kana lahum, dan tidak ada lagi bagi mereka di akhirat, tidak ada lagi bagi mereka di akhirat, min auliya, daripada sebagai penolong dan pembantu, yang surunahum, yang boleh menolong dan membantu mereka untuk lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, min dunillah, selain Allah. Tidak ada yang boleh tolong lagi. Dan ingat, wa man yudlilillah, dan siapa-siapa yang Allah Taala sesatkan, fama lahu min sabil, maka tidak ada lagi baginya daripada sebagai jalan untuk dapat hidayah. Siapa-siapa yang Allah sesatkan, tidak ada lagi bagi dia daripada sebagai jalan untuk mendapat hidayah. Jadi apabila kita baca ni tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala sebut siapa yang Allah sesatkan ni kerana ikhtiar dia. Kita kena ingat kerana ikhtiar dia. Dia ikhtiar pilih untuk sesat. Dia ikhtiar, maknanya anggota Allah bagi kepada semua hamba dia sama saja. Ada mata, ada telinga, ada hati. Telinga boleh dengar, mata boleh buka selek, hati boleh fikir. Tapi dia tak ambil peluang untuk dia ikhtiar, untuk dia kenal Allah SWT dan mentauhidkan Allah. Sedangkan orang lain boleh pula. Orang lain boleh pula ikhtiar untuk mari rapat dengan kitab Allah dan mentauhidkan Allah. Ada orang yang mana buta,
Buta boleh beriman Allah Ta'ala, boleh terima kita Allah, mentauhidkan Allah. Ada orang tuli boleh terima pun, boleh beriman Allah Ta'ala. Tak. Melalui mata orang buat isyarat gitu gini, dia jadi orang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang Allah Ta'ala sesatkan ni kerana ikhtiar dia. Dia pilih. Semasa hidup atas muka dunia, tidak mahu rapat dengan kitab Allah dan tak mahu kenal Allah, sehingga dia tidak boleh mentauhidkan Allah, jadi manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk nak dapat hidayah ni tuan-tuan, untuk nak hidayah ini kita kena minta Allah Ta'ala. Doa pada Allah, biar Allah Ta'ala bagi hidayah dan kekalkan dalam hidayah ini. Kekalkan dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekalkan dalam tauhid, dalam beriman dengan Allah, sehingga kita mati menghadap Allah di akhirat. InsyaAllah kita sambung semula ayat 47. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.